Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 主内弟兄姐妹早上好。Satu minggu lagi kita akan merayakan Natal. 再过一个星期，我们就要庆祝圣诞节。 Dan biasanya menjelang Natal maka tema-temanya berhubungan dengan Natal. 平时就是要迎接圣诞节的时候，我们的讲题都是关于圣诞。 Itu sebabnya hari ini kita akan membahas tentang nyanyian malaikat. 所以今天我们的主题就是天使的诗歌。 Karena nyanyian malaikat seharusnya bukan dibahas, harusnya dinyanyikan. 因为天使的诗歌应该我们不是讲，而应该是唱。 Maka hari ini kita akan mendengarkan duet. 所以今天我们就要听人唱。 Oh enggak. 不是这样。 Tadi udah dinyanyikan oleh paduan suara. 刚才诗班已经为我们唱了。 Dan sudah dinyanyikan mungkin agak mirip dengan malaikat yang nyanyi. 就好像是天使他们直接唱的诗歌。 Karena kita nggak tahu kan malaikat waktu nyanyi seperti apa. 因为我们根本也没听过天使怎么真正的在现场唱歌。 Jadi hari ini temanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. 我们今天的主题是荣耀归于神，平安归于地。 Saya akan bacakan hanya satu ayat. 我会只念一个经节。 Saya akan bacakan di dalam terjemahan baru yang kedua bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 印尼语是新版的翻译。 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。 Ya, hanya satu ayat. 只有一节， Dan saya hanya akan berbicara sebenarnya ada dua hal. 我也只是会讲两件事。 Yang pertama soal kemuliaan bagi Allah. 第一就是荣耀归于神， Yang kedua tentang damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. 第二就是平安归于他所喜悦的人。 Maka harusnya sederhana sekali hari ini. 所以应该今天的讲道是非常简单的。 Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. 我们要开始讲第一部分。 Istilah kemuliaan sebenarnya itu sulit untuk ditafsirkan. 其实荣耀的定义难以解释， Karena kita hanya bisa memakai kata lain untuk menggambarkan kemuliaan itu. 因为要形容这个荣耀，只能用其他的近义词。 Karena kemuliaan itu milik Allah. 因为荣耀本是属于神的， Dan hanya bagi Dia kemuliaan itu. 只有为他而已。 Kita hanya bisa mengerti sedikit sekali tentang kemuliaan itu. 关于这个荣耀呢，我们能够明白的只是一点点。 Misalnya kita dicipta di dalam gambar Allah, kita diberikan kemuliaan. 比如说，我们按照神的形象他造我们的时候他就给我们一点点的那种荣耀。 Tapi kemuliaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan Allah. 但我们的荣耀并远远比不上神的荣耀。 Dan kemuliaan yang diberikan kepada manusia itu tujuannya untuk menyatakan kemuliaan Allah. 上帝所赐给人的荣耀是要表现他自己伟大的荣耀。 Atau juga kita bisa mengerti sedikit waktu kita melihat ciptaan dari Allah. 或许当我们看见上帝的创造物的时候， Ada dua ciptaan Allah yang berharga. 有两种它非常宝贵的创造物。 Yang pertama itu manusia yang hidup. 第一就是活生生的人， Tapi kita lihat manusia kan gak tentu memuliakan Allah ya. 但是我们看见人的时候也没感觉都是荣耀神，是吧？ Kalau yang cakep, yang ganteng, kita kayaknya memuliakan Allah. Gitu. 英俊的、美丽、漂亮的，我们觉得他好荣耀神哦。 Tapi kalau yang jelek kayaknya susah ya memuliakan Allah ya. 但是丑一点的，我们就感觉这荣耀神吗？ Atau juga kita bisa lihat dengan pemandangan. 或者我们看见风景的时候， Itu sebabnya banyak orang yang suka bepergian untuk melihat tempat-tempat yang indah. 所以不少人爱去旅游，看什么呢？看景色。 Karena di situ juga Tuhan menyatakan kemuliaannya. 所以神也透过景色这个美丽的风景来表现他的荣耀。
Tapi sayang sekali zaman sekarang orang hanya pakai itu untuk dia foto-foto aja. 但很遗憾的就是现代人只是拍拍照而已。 Dan untuk kasih tahu kepada orang-orang di sekitarnya, dia pernah ke situ. 他只是拍拍照，告诉大家，哎，我来过某某地方。 Jadi betul nggak kemuliaan yang dinyatakan oleh Allah bisa dimengerti oleh manusia? 人类是否真正的能够明白神所表达的荣耀？ Jawabannya tidak. 答案并不一定。 Jadi kalau harus dijelaskan, ya agak sulit ya. 所以要讲述或者解释这个荣耀不容易。 Tapi intinya kemuliaan itu adalah milik Allah, ditujukan untuk Allah sendiri. 但核心定义就是这个荣耀是属于神，是为神的荣耀， Sesuatu yang agung, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. 是伟大的、美好的、非常非常了不起的。 Masalahnya manusia ingin mendapatkan hal itu. 问题是人类有欲望想得着它， Manusia ingin sekali mendapatkan kemuliaan Allah. 人类很想的得着上帝的荣耀。 Karena iblis menggoda manusia untuk bisa seperti itu. 因为撒旦引诱人，他说你们可以达到那种境界。 Iblis itu menawarkan manusia untuk jadi seperti Allah. 撒旦给欺骗人类说你们可以如神一样， Dan manusia menginginkan hal itu. 人类又是很想要这一些。 Itu sebabnya di dalam sejarah umat manusia kita begitu sangat ingin meninggikan semua orang yang kelihatan luar biasa. 所以呢，在人类的历史上，我们看见人们往往非常高举、非常崇拜那些他们认为很荣耀的人。 Kita memuji kalau melihat orang yang kaya luar biasa. 我们看见非常非常富有的人，就感到很想称赞。 Memuji Tuhan? 我们赞扬神吗？ Bukan. 不是， Kita memuji orang itu. 我们称赞那个人， Kita menginginkan juga seperti itu. 我们也向往这种富裕， Dan kita berharap kita ada di posisi seperti itu. 我们也非常羡慕，想要在那个地位上。 Kalau kita melihat orang yang prestasinya luar biasa, kita juga memuji orang-orang seperti itu. 要是我们看见一个人很有成就的话，我们也感到很向往。 Kita memuji Tuhan? 是否看见他的时候称赞神，或者歌颂称赞我们赞美我们的神？ Jawabannya bukan. 不是赞美神， Kita juga pengen seperti itu biar bisa dipuji. 我们很想像那个人一样，让别人称赞我们。 Dan yang lebih parah lagi, kita menekan keturunan kita, anak cucu kita untuk bisa seperti itu. 更糟糕的是，我们压迫我们的子孙要成为那些人那种人。 Lebih parah lagi, kita minta pendeta di gereja untuk mendoakan anak kita seperti itu. 再更糟糕的进一步糟糕，就是我们还要求我们的神仆牧师们为我们的孩子祷告，让他们有那种荣耀。 Kita ingin mengejar kemuliaan. 我们追求的都是荣耀， Demi untuk Allah yang punya kemuliaan itu? 为的是拥有荣耀的神吗？ Jawabannya bukan. 并不是， Karena kita menginginkan kemuliaan 是 itu. 因为我们自己向往那种荣耀， Kita menginginkan apa yang dimiliki oleh Allah. 我们向往神，是属于神的荣耀。 Kita ingin dipuji, ditinggikan, dimuliakan. 我们要被人称赞，被人高举，被人称为伟大。 Dan kalau kita bisa dapat itu, kita merasa, wah, ini hidup yang memuaskan. 我们就觉得，要是得着了那一些，哇，生活就满足了。 Betul nggak sih orang yang memuji-muji kita banyak sekali membuat hidup kita puas? 其实，要是很多人称赞我们，我们是否真正能到那种满足感？ Di sini banyak yang sudah senior, udah pengalaman ya. 这里很多是资深的，就是年纪比较大了，有经验。 Saya suka berpikir orang kalau puji saya berarti orangnya itu lebih
kurang dari saya. 我常常想，如果一个人称赞我的话，就说明这个人没有我好。 Jadi kalau orang yang lebih kurang itu memuji saya, apa untungnya buat saya? 所以那些都比我更不好的人，若是称赞我，那对我有什么益处呢？ Bukannya kalau yang bodoh memuji saya, berarti saya dipuji sama yang bodoh-bodoh kan? 如果是比我笨的人称赞我，那就所称赞我的这个圈子都是笨人吗？ Maka saya pengikut orang-orang bodoh. Saya diikuti oleh orang-orang bodoh. 所以跟随我的，在我的圈子里绕的还是比较笨的人。 Masa sih memuaskan hidup kita? 那我能够这样感到满足吗？ Tapi banyak orang menginginkan hal itu. 但是很多人就是向往这种称赞。 Dosa membuat relasi dengan Allah itu rusak. 罪恶使我们与神的关系破坏了。 Harusnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi kita dikembalikan untuk memuliakan Dia. 上帝所赐给我们的荣耀是应该归于他， Tetapi manusia tidak mau semuanya itu terjadi. 但是人们不想归于他。 Malaikat waktu Natal mengingatkan hal itu. 圣诞的时候，天使再次提醒我们， Kalau di dalam bahasa aslinya berbicara kemuliaan di tempat yang maha tinggi itu bagi Allah. 在原文也说，在至高之处的那种荣耀要归于神。 Tapi kalau kita lihat Natal kelahiran Tuhan Yesus di kandang binatang, 但是如果我们看见主耶稣诞生在马槽里， saya punya pertanyaan. 我又有一个问题： Di mana kemuliaannya? 荣耀在哪里？ Di dalam kandang yang hina, 在这个卑微的马槽里 bau kotoran, 就很臭的这个牲畜的粪便都在。 di mana kemuliaannya? 那荣耀到底在哪里？ Gereja zaman ini ingin menipu. 我们现今的教会就想做个欺骗的事物。 Tiap kali ikut perayaan Natal, saya geleng-geleng kepala. 因为每次参加圣诞节崇拜会或者庆祝的话，我就会摇摇头， Saya suka diminta khotbah. 我会叹息，因为我常常就是被邀请要讲道。 Saya suka minta kepada gereja yang minta saya khotbah Natal, tahun depan perayaannya dibuat agak berbeda. 我常常跟他们说，要是请我讲道的话，明年你们的那个圣诞节崇拜做不一样的这个节目。 Kalau ada kandang binatang harus ada ditambahin satu hal lagi. 如果有做那个牲畜的圈或者马槽的话，要加一个东西。 Wah, di sini nggak ada. 这里没有，这里没有马槽。 Apa yang harus ditambahin? 如果有马槽的话，要加什么呢？ Kotoran binatangnya. 要加牲畜的粪便， Karena dibersihin pun kandang binatang tetap bau. 因为牲畜圈你要怎么打扫都会臭。 Maka biar lebih menghayati perayaan Natal yang pertama kali, tambahin kotoran binatang. 所以要是真正的体验第一次圣诞节，要加上牲畜的粪便。 Yang gampang aja, kotoran kambing aja yang ditambahin. 就是最容易的比如说拿羊的吧。 Karena ada pepatah, kalau orang jatuh cinta, kotoran kambing rasanya 因为印尼人常常说，如果人家就是爱上了一个人，就盲目到什么程度呢？这个羊粪都什么味道？ kenapa nggak dilanjutkan rasanya apa? 什么味道？ Cokli. 巧克力。 Kenapa nggak ditambahin seperti itu? 为什么不加牲畜的粪便？ Karena manusia tidak mau lagi menerima kehinaan di dalam perayaan Natal. 因为人类不再想接受那种第一次圣诞的卑微， Diubah semuanya. 把一切都重改， Biar kelihatan indah luar biasa. 要表面上看起来美好，非常的豪华。 Pada kenyataannya Natal pertama itu penuh dengan kehinaan dan penderitaan. 事实上，第一次圣诞节是很卑微的。 Satu-satunya yang kelihatan luar biasa ini pujian malaikat. 唯一最荣耀的就是天使的诗歌。
tapi itu cuman khusus untuk gembala-gembala upahan. 但这就是特地给牧羊人唱的。 Sisanya penderitaan dan kehinaan. 其他的都不是荣耀的，都卑微的。 Maka orang bertanya, di mana kemuliaan waktu Natal pertama? 所以人家就开始问了第一次圣诞节荣耀在哪里？ Kemuliaannya itu di dalam Tuhan Yesus. 荣耀在耶稣基督里。 Allah yang mulia datang menjadi manusia. 荣耀的神降世变为人， Bukan di dalam keadaannya. 不是在周围的环境而荣耀。 Maka jangan sampai salah di dalam merayakan Natal. 所以庆祝圣诞的时候不要搞错。 Jangan sampai sesuatu yang tidak penting dibuat menjadi penting. 不要把不重要的高举得很重要， Dosa merusak semuanya. 因为我们的罪恶把一切都损坏了。 Harusnya kita bisa mengembalikan kemuliaan bagi Allah. 我们应该是能把荣耀归于神的。 Tapi yang terjadi, kita ambil semua kemuliaan itu, kita ingin gantikan semuanya demi untuk diri kita. 但相反的，往往我们是把一切荣耀归于我们自己的身上。 Mari kita melihat lanjut ke bagian yang kedua kalimatnya. 我们再看第2节下半节， Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 平安归于他所喜悦的人。 Maka untuk membereskan permasalahan ini, Allah mempunyai jalan keluar. 为了解决这个问题，神有一个出路， Itu Allah harus jadi manusia. 就是神要降世为人。 Kenapa? 为什么？ Karena penebusan dosa. 因为要赎罪。 Hanya dengan Allah jadi manusia, maka Allah bisa mewakili manusia untuk menanggung dosa manusia. 只能透过这个方式，就是神降世为人，成为人才能担当人类的罪恶。 Allah ingin memberikan damai sejahtera. 神要给我们平安， Atau di dalam bahasa Ibrani-nya shalom. 就是在希伯来文的shalom。 Masalahnya shalom ini bisa disalah mengertikan. 这个 shalom 常常被误解。 Waktu di zaman perjanjian lama ada dua pengertian dari shalom. 在旧约的时候有2种定义。 Pengertian yang pertama, shalom itu tidak ada perang, tidak ada penyakit, tidak ada permasalahan, semuanya baik, tidak ada kemiskinan. shalom 的第一个定义就是这个情况很安宁，没有战争，没有病痛，一切都没有问题，很好。 Maka kalau orang Israel mengikuti Taurat, mereka akan dapat semua berkat-berkat shalom itu. 所以，如果以色列人按照律法而行，那他的生活当中都会拥有 shalom。 Tapi mereka gagal. 但是他们失败了。 Ada pengertian yang kedua dari shalom. shalom 或平安有第2个定义， Dan pengertian ini yang lebih penting. 这个定义更重要。 Shalom ini berarti hubungan Allah dengan manusia. 这种平安的意思就是神与人的关系。 Israel diminta mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. 神命令以色列要遵守他的旨意。 Mereka diminta untuk memelihara apa yang menjadi firman Allah. 上帝嘱咐他们要维持神的真理。 Mereka diminta untuk selalu mencoba memahami apa yang menjadi rencana Allah. 上帝要求他们不断地寻求神的旨意。 Ini damai sejahtera yang mau diberikan oleh Allah. 这个平安就是神所赐给以色列人的。 Shalom yang pertama itu cuman bonus-bonusnya aja. 那第一个平安，所谓的第一个定义的平安，就是它带来的一切额外的祝福。 Tapi Israel cuman mau shalom yang pertama itu. 不过以色列人只专注于第一个 shalom， Israel tidak mau damai sejahtera yang sejati. 以色列人不要真正的第2个平安。 Yesus Kristus lahir ke dunia untuk memberikan shalom yang kedua itu. 耶稣基督降世是要为我们带来第2种平安。 Dia ingin memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa. 他恢复了我们与上帝的关系。 Dia ingin membuat kita tidak lagi dikejar-kejar dengan dosa kita. 他要使我们不会被自己的不会为自己的罪恶感到愧疚。
Dia ingin kita mengenal Allah Bapa kita 他要我们认识阿爸父神， yang membuat hidup kita bisa betul-betul damai. 使得我们的生命真正的得到那种平安， Hidup yang penuh sukacita dan segala keindahan yang sudah disediakan. 生活中也能享受一切的喜乐，一切的美好。 Hidup yang bisa mengerti apa yang menjadi rencana Allah bagi kita masing-masing di 而 dunia 在我们 ini. 的生活中也能够明白我们各自的生活神有什么旨意， Hidup yang dipersiapkan bagi orang-orang pilihan yang berkenan kepadanya. 就是为他所拣选的、为他所喜悦的人所计划的生活。 Berbahagialah kita kalau Tuhan berkenan kepada kita. 要是我们在神的眼前是他喜悦的人，那我们就有福了， Karena tidak ada yang layak untuk bisa berkenan kepadanya. 因为根本没有一个人配得在他的眼前喜悦，能够蒙他的喜悦。 Kalau sampai Tuhan memilih kita untuk dianggap berkenan kepadanya, wah itu anugerah yang begitu besar sekali. 要是神拣选我们，让我们可以在他眼前称为被他喜悦的人，那就极大的恩典。 Kita bisa memiliki damai sejahtera yang sampai selama-lamanya itu. 我们就能够拥有那个永恒的平安。 Maka sebelum waktu saya habis, 在我的时间还没结束之前， mari kita tutup dengan refleksi. 我们要以反省来结束。 Yang pertama, 第一个， maaf kalau kata saya ini agak kasar, itu 请谅解我比较粗鲁的语言。 pencuri rohani. 什么叫属灵窃贼？ Maksudnya apa? 什么意思？ Kita terbiasa mencari kemuliaan. 我们习惯于寻找自己的荣耀， Tapi bukan buat Allah. 不是为了神， Buat saya, 为了我， buat Bapak Ibu Saudara-saudari. 为了在座的弟兄姐妹。 Hidup kita yang sementara ini kita pakai demi untuk mengejar kemuliaan. 我们短暂的生命，我们用来追求那些荣耀。 Orang-orang seperti saya yang katanya hamba Tuhan, 像我一样的所谓的神仆， tetap aja tergoda untuk jadi pencuri rohani. 也会被引诱，会做属灵的窃贼。 Saya juga ingin dihargai. 我也是要人尊重啊， Saya juga ingin orang bilang, wah khotbahnya bagus ya. 我也是要听人家说，哇，讲道讲得那么好。 Orang bisa bilang, ganteng ya pengkhotbahnya, meskipun enggak. 我也想听人家说，哇，那么帅的讲员，其实不然。 Tapi kalau dari jauh mungkin ya agak ganteng. 眼看可能要帅一点， Jangan di deket-deketin itu gambarnya, agak jauh 不要 dikit. 放大，不要放大。 Semua manusia sama. 人类都一样， Yang di dalam gereja itu yang saya katakan pencuri rohani. 教会里面的常常是属灵窃贼。 Ketika kita mencari kemuliaan hanya bagi diri kita. 当我们只是为自己而寻求荣耀的时候， Kita mencuri apa yang menjadi milik Allah. 我们就偷窃了应该是属于神的。 Semakin besar anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, 神赐给我们越大的恩典， maka semakin banyak yang kita curi untuk kemuliaan 我们 Allah. 所偷窃的也会越多。 Sebagian dari kita bisa menjadi sombong luar biasa. 在我们一部分人会成为非常骄傲的人， Kita merasa sebagai orang-orang yang luar biasa. 因为感到自己非常了不起。 Apakah orang melihat kita kemudian bisa memuliakan Tuhan? 问题是别人看我们，他们会荣耀神吗？ Kalau enggak, 要是不会的话， buat apa Tuhan menebus kita? 神救赎了我们，为了什么？ Buat apa Tuhan memberikan segala berkatnya bagi kita? 神给我们一切的祝福，为了什么？ Kalau orang-orang tidak bisa melihat Tuhan hidup dalam diri kita dan memuliakan Dia. 要是人类看见我们的时候，不能看活生生的神被我们活出来，他们也不会称赞荣耀我们的神，为了什么？ Saya mempertanyakan hal ini bukan karena saya hamba Tuhan. 我追问这个问题，不是因为我是神仆， Tapi saya mempertanyakan hal ini
sebagai orang yang ditebus oleh Kristus. 我责问这个问题，是因为我是被基督救赎过的人。 Buat apa Allah mau masuk ke dalam Kanaan dan berkorban mati menebus ini orang seperti ini? 上帝为什么要降到卑微的马槽里，然后救赎我们？为这个非常卑微的人充满罪恶的人给他祝福呢？ Kalau hidup yang saya anggap berharga ini tidak bisa membuat Allah ditinggikan dan dimuliakan. 要是我认为宝贵的生命不能使我的神被高举、被荣耀的话， Pertanyaannya buat apa? 问题是，那这样 Karena 又要 jangan-jangan 做什么？ karena jangan-jangan saya sudah menjadi pencuri rohani. 因为恐怕我向来都成为了属灵的窃贼。 Jawab sendiri masing-masing. 我们可以自己回答这个问题。 Yang kedua, saya sering dengar orang berkata, wah saya kehilangan damai sejahtera. 第二，我常常听见人家说，哦，我失去了平安， Saya juga pengen ikut nyari. 我也想去寻找啊。 Di mana hilangnya? 到底这个平安失去、失踪了，它在哪里？ Saya nggak percaya damai sejahtera itu bisa hilang. 我不相信平安能够消失， Karena tadi ya, shalom yang kedua itu bicara relasi dengan Allah. 因为我们再回到刚才的第二种定义 ，shalom 的意义就是永恒的平安。 Waktu kita sudah diselamatkan, kita tidak akan pernah kehilangan kedamaian itu. 上帝一旦救赎了我们，那我们就永不会失去平安。 Yang ada dosa menutupi damai sejahtera itu. 发生的往往是我们的罪孽遮盖了平安， Karena dijamin sama Tuhan sendiri, kita tidak akan pernah kehilangan itu. 因为是神自己确保我们永不失去平安。 Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. 没有一个人能把我们与基督的爱隔绝。 Jadi kalau orang-orang yang belum mengalami damai yang kekal itu, ya mungkin aja dianggap hilang. 所以还没有经历过这个永恒平安的人，也许会感到平安不见了，平安失去了。 Karena kedamaian kekal bagi dia itu hubungannya sama harta, sama kesehatan, sama masalah-masalah yang ada dalam hidup ini. 因为永恒平安对他来说，是他与财富的关系，他与其他人的关系，他与生命很多事情的关系。 Kedamaian yang kekal itu tidak ada hubungannya dengan keadaan. 永恒的平安根本跟我们的情况没有关系， Tapi hubungannya itu karena Kristus datang ke dunia menebus kita. 它与什么有关系？就是与来到这世界救赎我们的基督有关系。 Kita jadi memiliki relasi dengan Bapa. 所以我们就有了与神的关系， Kita memiliki damai sejahtera. 我们就有了平安。 Keadaan tidak bisa mengubah damai sejahtera itu. 情况不能改变那种平安。 Yang terakhir, 最后， saya sering lihat orang mengeluh di dalam hidup ini. 我往往听见人家这样诉苦， Biasanya apalagi kalau keadaan sekarang dengan permasalahan ekonomi. 比如说在现今的经济问题， Atau kalau orang-orang yang makin berumur, biasanya hubungannya dengan kesehatan. 比如说年纪越大，我们就越是会遇到身体健康上的问题， Atau juga di dalam relasi rumah tangga. 或者在家庭里面关系， Biasanya antara mertua dan menantu. 比如说婆婆和媳妇儿， Saya nggak tahu di mana-mana kok mirip begitu ya. 我不知道为什么到处都是， Dan orang Kristen itu pun begitu. 基督徒也一样。 Kalau lihat di dalam doa syafaat, isinya pun begitu. 如果看见祷告事项内容也差不多， Dan orang-orang sering bertanya kepada saya. 所以人家往往会这样问我。 Yang pertama yang agak kasar. Agak kasar. 第一个就比较粗鲁的， Di mana Tuhan? 上帝在哪里？ Saya bilang kasar gitu ya, karena menanyakan di mana Tuhan. 我说这个就非常粗暴了，你还问神在哪里？ Ya Tuhan enggak kemana-mana, ada. 上帝哪儿都不走，就是他在啊。
Karena yang biasanya kan lari kan kita, bukan Tuhan. 其实往往跑的不是他，而是我们。 Atau kemudian pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak bisa mengerti kesulitan hidup saya? 或者第二个问题就是为什么上帝不明白我的生活困境？ Apa dia pikir Tuhan itu bodoh ya? 他是否想上帝有那么笨吗？ Untuk kehidupannya seperti itu Tuhan enggak bisa mengerti. 上帝真正的不会明白他生活的状况吗？ 不会明白, enggak bisa mengerti. Oke. 不会明白。 Masa sih Tuhan enggak mengerti? 难道神不明白吗？ Kita berharap Tuhan mengerti kalau Tuhan memberikan sesuai yang kita inginkan. 我们所认为的明白，是如果神赐给我们所要求的。 Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai keinginan kita, kita anggap Tuhan tidak mengerti. 要是神不答复我们祷告所要求的，那我们就认为他不明白我们的问题。 Tapi kalau Tuhan di dalam kemuliaannya mau datang dalam kehinaan jadi manusia, bahkan menderita dan mati bagi kita, mana mungkin dia tidak mengerti? 要是那个荣耀的神，他从天上降世，来到卑微的马槽里，是为了救赎人，而且不好好的救赎，还要经过一系列的牺牲、虐待、上十字架为我们而死，他难道会不明白什么叫痛苦，什么叫问题吗？ Maka mari kita balik pertanyaannya. 所以我们要把这个问题反过来问。 Apakah kita pernah mencoba mengerti hati Allah? 我们是否尝试过怎么去明白神的心意？ Di dalam segala keadaan yang terjadi kita mencoba mengerti, wah Tuhan itu merasakan seperti apa? 不管在什么情况下，我们都要试着想看神他会怎么感受。 Misalnya, 比如说， kalau kita dapat banyak berkat, 我们得到很多祝福的时候， kalau hidup kita enak dan baik-baik saja, 要是我们的生活都是顺顺利利的， atau nggak usah yang enak, yang pas-pasan aja. 也不会那么顺利吧，就是也可以过日子就好了。 Misalnya, 比如说， kita butuh 1 miliar pas ada, 我们需要1亿的钱，有， pas mau jalan-jalan ada, 刚好我们要去旅游，刚好有钱。 pas sakit sembuh langsung. 当我们就是病的时候，刚刚好也能够好， Itu hidup pas-pasan. 这叫做刚刚好的生活。 Waktu dapat semua berkat Tuhan, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, kenapa semua ini terjadi? 当我们接受神的一切祝福的时候，我们是否问过，为什么我会得着那么多祝福？ Ada yang bertanya begitu? 有人这样问过神吗？ Meyo, Tidak ada， nggak ada. 没有吗？ Satu pun nggak ada. 一个也没有吗？ Kenapa? 为什么？ Kita nggak layak dapat semua ini. 我们并不配得着一切祝福， Kita nggak layak hidup. 我们并不配得生存。 Kita nggak layak sehat. 我们并不配得到健康， Tapi Tuhan kasih semuanya. 但神把一切都赐给我们。 Dan kita nggak pernah bertanya mengapa. 这样的时候，我们并不问为什么， Kita nggak mencoba mengerti hati Tuhan, perasaan Tuhan waktu berikan semua berkat kepada kita. 我们不去试着追究，为他给我们这么多的祝福是为了什么意义？ Yang kita cuma mau Tuhan mengerti kita. 但是我们要的只是要他明白我们， Tuhan pasti mengerti kita. 神一定理解我们， Gak mungkin dia tidak mengerti. 不可能不理解。 Yang sakit sesakit apapun pasti sembuh. 痛到哪个程度，他都明白。 Minimal sembuh total. 也会解脱一切的病痛。 Mati. mati 就是去见神的面， Kan mati sembuh total, nggak sakit-sakit lagi. 一切都没有病痛了。 Maka Tuhan pasti dengar. 所以神必定是答复我们。
Jadi kalau ada orang yang minta saya doain ya, wah saya sakit, udah parah. 所以，比如说有人病得很厉害， Saya kasih pertanyaan, 我就会这样问他： mau sembuh total enggak? 要完全恢复吗？ Maka saya doain, biar cepat mati. 那我就为他祷告，赶快去见神的面， Bertemu Tuhan, 去遇见神， masuk surga. 去上天堂， Kan indah kan ya? 美好是不是？ Tapi sampai ada satu hamba Tuhan teman saya doain itu dia nggak mau. 但是有一个神仆，我又这么为他祷告，他说不行， Kenapa ya? 为什么？ Bukankah akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Allah? 不是我们遇见神是一个很好的事情吗？ Saya nggak ajarkan untuk bunuh diri ya, bukan. 我不教导要自尽， Tapi ada yang salah dalam pikiran kita. 但是我们的思维是有错误的， Hidup ini seringkali hanya berpusat pada diri kita. 因为我们生命中的焦点往往是我们自己， Harusnya dipakai memuliakan Allah. 应该是要荣耀神的。 Harusnya kita mencoba mengerti apa yang menjadi perasaan Allah. 应该是要试着理解神怎么感受， Yang terjadi itu terbalik. 但是事实往往不然。 Di saat baik-baik kita lupa dengan berkat-berkat dan Allah itu sendiri. 一切都很好的时候，一切顺利的时候，我们忘记了一切的祝福，我们忘记神本身。 Di saat kita menderita dan sulit, kita mempertanyakan Allah itu. 但痛苦的时候，有困境的时候，我们又责问神。 Natal ingin mengubah semuanya itu. 圣诞要把这一切都改变。 Allah jadi manusia membuat kita memiliki relasi yang benar. 神降世为人，是要恢复我们与他的关系。 Bahkan di dalam kehinaan pun kita harusnya bisa melihat kemuliaan. 即使在卑微当中，我们也要可以看见荣耀。 Maka siapapun kita bisa memuliakan Allah. 所以，不管我们是什么人，都应该能够荣耀神。 Siapapun kita bisa dipakai oleh Allah kita untuk menyatakan kemuliaannya. 不管我们是什么人，都能被神使用来彰显他的荣耀。 Selama ada Kristus di dalam hidup kita. 只要有基督在我们心中， Orang bisa melihat Kristus hidup di dalam hidup kita dan memuliakan Allah kita. 要外面的人看见活在我们里面的基督，然后荣耀神。 Maka saya ingin meminta satu hal. 所以我只要求一件事： Maukah kita tidak menutupi Kristus yang hidup dalam hidup kita? 我们愿意不愿意，不要遮盖在生活在我们里面的基督， Biarlah kita tidak mencuri kemuliaan Kristus. 好让我们不会偷窃基督的荣耀。 Biarlah selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, kita bisa menyaksikan Kristus. 好让当我们神还赐给我们生命气息、生活的机会的时候，我们可以见证基督。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa, ampuni dosa kami. 主啊，赦免我们的罪。 Kami hanyalah pencuri-pencuri kemuliaan. 我们这些属灵的窃贼， Engkau sudah memberikan kepada kami banyak berkat dalam hidup ini. 我们生命中你已经赐下好多好多的祝福， Tapi kami tidak pernah puas dengan semuanya. 但我们从未满足过。 Kami menginginkan lebih dari itu. 我们向往更多又更多。 Kami menganggap hidup ini tetap sulit dan kami masih ingin lebih banyak lagi. 我们不断认为这个是比较困难的生活，我们还要更多，又要更多。 Kami jarang memakai berkat-berkat-Mu itu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. 我们很少使用你赐给我们的福分来荣耀你的名。 Kami hanya ingin orang-orang memuji kami. 我们要别人称赞我们， Ampuni kami ya Bapa. 求主赦免我们。 Biarlah di Natal tahun ini kami diingatkan sekali lagi. 但愿今年的圣诞节再次提醒我们， Di dalam kehinaan Natal biarlah kami bisa melihat kemuliaan Kristus. 在圣诞的卑微当中，我们要看见基督的荣耀。 Pakailah kami ya Bapa. 求主使用我们，
Sekalipun kami dianggap hina oleh dunia ini, kami percaya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu melalui hidup kami. 尽管世界的人看我们为卑微，但是我们要彰显神的荣耀。 Dengar doa kami yang kami minta dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami 我 yang 们 hidup. 祷告着奉我们耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。